Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Muhammad Azizi Rahim dan berita edisi Ahad 19 April. Dua individu sebelum ini positif COVID-19 yang dirawat di Kuching berjaya sembuh sekaligus menjadikan 57 kes telah discharge dari hospital di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri serta Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, daripada 57 kes yang telah discharge itu, 32 kes dari Hospital Umum Sarawak, 13 kes Hospital Sibu, 9 kes dari Hospital Miri dan 3 kes dari Hospital Bintulu. Bercakap semasa sidang media harian COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Kuching, Datuk Amar Douglas Ugah Embas mendedahkan Sarawak semalam mencatatkan 6 lagi kes baru positif COVID-19 dan jumlah ini menunjukkan penurunan berbanding 10 kes sebelum ini. Jelasnya jumlah ini menjadikan bilangan kes di negeri ini sebanyak 403 kes sejak kes positif pertama yang dilaporkan 13 Mac lepas. Sebanyak 304 kes positif masih dirawat di Hospital Umum Sarawak dan juga di 3 step down center iaitu Kompleks Belia dan Sukan, Anjong Kasih, Hospital Umum Sarawak dan Institut Latihan KKM di Batu 13 Kuching. 4 positif COVID-19 yang dirawat di Hospital Umum Sarawak masih memerlukan bantuan alat pernafasan, ventilator. Sementara itu, berkaitan pesakit dalam pemantauan atau person under investigation PUI pula, beliau memberitahu sebanyak 135 kes baru dilaporkan dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3,319 kes. Daripada jumlah itu, 2,824 kes adalah negatif dan 92 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan bahawa Pusat Khidmat Pelanggan Syarikat Telekomunikasi dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP ini. Beliau menegaskan hanya premis terpilih sahaja seperti yang telah dipersetujui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia sebelum ini. Beliau berkata syarikat telekomunikasi seperti Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile serta wakil sah mereka ditakrifkan sebagai perkhidmatan perlu. Premis-premis ini dibenarkan beroperasi bagi menyokong keperluan perkhidmatan komunikasi pengguna seperti keperluan untuk menukar kad SIM, masalah bil dan isu rangkaian. Jelasnya, premis-premis tersebut hanya dibenarkan beroperasi pada Rabu dan Jumaat sahaja bermula 10 pagi hingga 4 petang dengan bilangan pekerja tidak melebihi 3 orang pada setiap waktu. Jumlah pelanggan dihadkan pada tahap minima dengan mengamalkan penjarakan sosial di dalam premis serta wajib memastikan langkah saringan dan pencegahan dilaksanakan di premis demi keselamatan pekerja dan pelanggan. Nama Ketua Isi Rumah KIR yang tercicir daripada menerima pelbagai bantuan khasnya penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau diminta menghubungi pihak berkaitan dengan segera. Adun Batu Danau Limbang, Paulus Gumbang berkata ianya selaras dengan usaha kerajaan memastikan kebajikan rakyat terus diutamakan sepanjang PKP. Paulus menjelaskan agihan bantuan khasnya daripada kerajaan negeri seperti bantuan makanan sebelum ini adalah berdasarkan rekod dan senarai daripada ketua masyarakat dan ketua kaum di kawasan masing-masing. Jadi jika ada yang tercicir, mereka boleh menghubungi sama ada Jabatan Kebajikan, Jawatankuasa Bencana ataupun Jawatankuasa Bencana. Kalau mereka tidak dapat hubungi, mereka boleh hubungi pusat khidmat kami. Dan kami akan membantu untuk mengemukakan nama itu kepada Jawatankuasa Bencana. Dalam perkembangan lain, beliau turut memuji sikap syarikat tempatan yang sanggup menyalurkan bantuan dalam tempoh PKP selain berharap akan ada syarikat lain membuat perkara yang sama. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan bantuan makanan hasil usaha tanggungjawab sosial korporat sebuah syarikat peladangan milik Bumiputra tempatan. Bantuan itu akan diagihkan kepada 180 KIR melibatkan 6 buah kampung di Dun Batu Danau antaranya Kampung Pundut, Long Napir, Liang Datu, Lubuk Aur, Long Beti dan Simbiling.
Pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching semalam mengambil langkah proaktif membantu pihak Bank Simpanan Nasional BSN dalam melancarkan proses pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN di dua cawangannya di bandar ini. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata seramai 7 orang anggota dan pegawai ditugaskan ke dua buah cawangan yang terletak di Jalan Bayur Bukit, Tabuan Jaya dan Jalan Chan BQ, Padungan. Bantuan itu juga bagi memastikan setiap penerima mematuhi peraturan PKP, mengamalkan penggunaan penutup hidung dan mulut dan menjaga jarak sosial. Beliau yang dihubungi RTM mendedahkan seramai 411 orang penerima direkodkan berjaya mematuhi penjarakan sosial semasa proses pembayaran selain hanya 3 orang penerima sahaja dibenarkan masuk ke dalam bank. Sementara itu, dengan usaha yang sama, Ibu Pejabat Polis Daerah Pedawan juga tampil dengan tindakan proaktif mengawal pergerakan penerima BPN ke institusi keuangan terbabit. Timbalan Ketua Polis Daerah Pedawan DSP Lim Jau Siong berkata pihaknya juga mengadakan rondaan secara berkala selain melakukan pemantauan dari semasa ke semasa oleh pasukan Snaptrack. Menurut Lim, IPD Pedawan juga mempunyai bantuan dari pihak rela yang ditempatkan di setiap cawangan bank berkenaan. Dalam pada itu, di Bintulu, orang ramai yang berurusan di BSN untuk urusan BPN juga termasuk penerima Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS juga dikawal rapi oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili menjelaskan pihaknya telah membuat persiapan sehari awal untuk memastikan keadaan di bank tersebut adalah terkawal. Hasil tinjauan pemberita RTM mendapati para penerima mengamalkan langkah pencegahan COVID-19 dengan menggunakan cecair pembasmi kuman, penutup hidung dan mulut dan pihak polis turut membuat pemeriksaan suhu badan. Hanya 5 orang sahaja pelanggan dibenarkan berurusan di dalam bank dengan kawalan di luar oleh petugas rela. Ramai penerima sanggup beratur panjang hingga ke bangunan bersebelahan. Boleh buatlah. Dah ada benda macam tu susah. Memang baris lah. Ikut peraturan lah. Kami nak tahu bah, jarak semeter kan. Cik lah kami nak ya kena orang pada padat eh. Pukul 9 lalu saya. 9:30. Start mula pagi. Boleh tamat di tu? Pukul 1.26. Ini dah lama. Ini penat kaki lagi indah boleh ya. Orang ramai dinasihatkan menyemak terlebih dahulu dalam talian sekiranya nama mereka tersenarai dalam penerima BPN dan BKSS yang dikeluarkan menggunakan voucher yang perlu ditunaikan di kaunter bank BSN. Ini bagi mengelakkan jumlah pelanggan yang terlalu ramai, tambahan pula tempoh menunaikan voucher itu mengambil masa yang agak lama. Sepanjang pelaksanaan PKP, masyarakat khasnya di Bintulu juga dilihat memberikan kerjasama yang baik setakat ini, termasuk golongan peniaga di Pasar Tamu dan Pasar Utama. Hasil tinjauan RTM di kedua-dua pasar tersebut mendapati golongan peniaga mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan baik. Ini termasuklah mengamalkan penjarakan sosial ketika bersama pembeli, memakai penutup hidung dan mulut dan sentiasa mengamalkan kebersihan persekitaran. Akur dengan keperluan pelaksanaan PKP tahap 3, rata-rata peniaga berharap PKP ini dapat meningkatkan lagi kesedaran orang ramai untuk terus duduk di rumah. Saya memang sokong penuh dari kerajaan pusat keseluruhan untuk rakyat-rakyat. Saya ada dengar ada orang keluar yang ingkar itu memang kita tidak boleh melanggar undang-undang lah. Jadi kami yang berjajah ini selama ini di orang Sekatan Jalan Raya tidak mengganggu lah sebab kita memang logik. Memang logik dia orang ada soalan semasa kita di jalan raya dia orang tanya pergi ke mana, kami pergi menjajah lah di market. Dalam pada itu timbul juga kegusaran di hati mereka kerana kurangnya kehadiran pengunjung akan menjejaskan hasil jualan dan pendapatan harian mereka. Lawan kami sikit orang berjual aja. Pedih mai dia tahu supaya kami nggak ada penatai deh, sikit ngarap berjual aja. Muton lah bayar sebulan. Ada sebabnya mai bisa orang mai datai dembung orang beli utai.
Dalam pada itu, sejak pelaksanaan PKP bermula 18 Mac lepas, permintaan terhadap perkhidmatan menghantar makanan juga dilihat semakin meningkat di Bintulu. Seorang pekerja menghantar makanan yang enggan dikenali namanya mengakui melaksanakan perkhidmatan ini ketika tempoh PKP sangat mencabar. Nang banyaklah order gini tak. Makin banyak order gini tak. Mun duit tidak bungkus, tidak baik orang dalam bungkusan lah, jenis bungkusan. Duit tak simpan dalam plastik, bawa tidak baik orang. Rata-rata daripada pekerja penghantaran makanan dilihat tetap mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 demi menjamin keselamatan diri dan masyarakat. Seorang nelayan hilang manakala dua lagi selamat di perairan Kuching berhampiran Pulau Lake petang semalam selepas bot yang dinaiki mereka karam. Menurut Laksamana Pertama Maritim dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Sarawak, Robert Teh Giok Chuan, bot tersebut dilaporkan karam pada kedudukan 13 batu nautika dari Muara Tebas sekitar pukul 6 petang semalam. Susulan itu, pihaknya telah menghantar sebuah bot ke tempat kejadian untuk membawa dua mangsa yang selamat dan mengesan seorang yang hilang. Kedua-dua mangsa yang selamat telah dibawa ke jeti Komtas pada pukul 8.30 malam. Dedah robot lagi insiden tersebut telah dimaklumkan oleh salah seorang mangsa ketika bot itu sedang karam. Operasi mengesan seorang lagi mangsa sedang giat dijalankan dengan bantuan pihak bomba. Sekian berita Pagi Sarawak. Luangkan masa hujung minggu anda dengan aktiviti bermanfaat dan kekal duduk di rumah. Setia bersama kami di RTM, jenama media diiktiraf paling dipercayai. Saya Muhammad Aziz Rahim. Salam hormat.